adalah sedikit satu peringatan bagi kita tentang apa arti ketaatan, puasa dan niat untuk membawa kebaikan dan manfaat. Dan peringatan kepada orang yang terlibat dalam kegiatan dakwah perjuangan. Sebab kita diajar sebaca tentang orang yang melangkah dari dalam perjuangan. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la'al muhsinin. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi فانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Sebab nuzul, sebab turun ayat Al-Quran ini adalah di kalangan sahabat yang sudah komitmen dalam perjuangan. Pimpinannya itu Rasul, tetapi kerana tewas kerana peristiwa itu terampuh dan maupun diungkit, dan bila pusingan pertama bila tentera musyrikin ditewaskan, sahabat-sahabat pendukung Islam, perjuangan Islam, dia berluru ke bawah untuk berebut ghanimah hasil kemenangan. Rasulullah tertinggal dengan beberapa sahabat, maka supir bawa-bawa setia tanpa kepungan karena yang lain berbohong. Maka masa itu Khalid bin Walid yang belum Islam naik dari leri bukit Uhud dari mana dan menyerang Rasul. Itulah ketika di mana kecederaan yang dialami oleh Rasulullah SAW ada apa? Pecah gigi, patah gigi, dan itu juga melihat kesetiaan kepada Rasulullah SAW yang terpaksa ke depan sanggup pertaruhkan nyawa untuk mempertahankan Rasulullah SAW. Apa pengajaran turun ayat Quran yang ada kaitan dengan apa disebut pengampunan dan kasih sayang, kecuaian berlaku. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau tidak karena rahmat Allah, orang ini akan sesat selama-lamanya. Ditinggal Rasul, dia tak tinggal perjuangan, dia tinggal kerana tarikan sebentar cincin permata yang selalu bila Quraisy dia bawa sekali, bawa hiasan emas. Jadi tewas kepala itu lepas, maka pengajarannya ada agama, disiplin dalam agama, mesti kita pertahankan. Dalam keadaan itu yang teruji apa? Sejauh mana ketaatan kepada Rasulullah SAW, sejauh mana kita ini punya iltizam, komitmen mempertahankan kesucian perjuangan Islam. Maka sebab itu dalam ayat ini, kalau tidaklah kerana Allah ampunkan orang yang silakan, maka mereka akan sesat selama-lamanya.
pengajaran bagi dalam, tapi kekuatannya pun ada, yaitu bagaimana kita dalam tradisi hubungan Islam ini mudah memaafkan. Syaratnya fa'fu anhum wastaghfir lahum. Daud dan belajar maaf, dan belajar maaf juga, kena maki maaf juga, masuk penjara maaf juga. Ya, tetapi dalam Islam kita maaf ini fa'fu anhum wastaghfir lahum, kerana mereka ini beristighfar kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah, minta maaf, dia curi di luar lagi. Kita maaf, dia buat kesalahan, dia buat penindasan lebih parah lagi. Sebab itu kaedah kemaafan kita, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Sebab itu maaf itu dia adalah Islam. Maaf itu, orang yang sedia memberi kemaafan itu, dia ada kekuatan lebih daripada orang yang kuat tentang kesumahan. Tetapi maaf ini kerana niat orang ikhlas al-amal itu nak bawa kepada kebaikan. Kalau dia silap pun dia astagfirullahaladzim, dia baca lepas solat astaghfar mereka tidak ampun. Sebab itu saya saya mengajar di Universiti Washington, profesor jiran saya itu Profesor Al-Ustaz Al-Syekh Taha Jabir Al-Haywan, yang ulama besar ulama sufi yang terkenal sekarang lebih paham. Masa itu dia kebetulan ada beberapa tahun untuk mengasaskan majlis fiqh. Dia baikkan untuk mewakili masyarakat Islam besar. Jadi saya berkata saya jadi kan sibuk. Saya kata macam mana kuat istighfar pun 10 kali dan 3 kali diri orang sejak 10 minit. Dia kata ya kalau boleh agak sikit. Tapi kalau tak boleh, yang kalimat kita baca, dia guna istilahnya dalam bahasa Inggeris, you must internalize. Maknanya, tiap yang kita baca itu, dia dihadam ataupun ditelan. Macam kita sebut astagfirullahaladzim, itu dia boleh jadi ritual. Apa maksud ritual? Saya ingat itu Hashim Yahya, mufti kita dulu, mufti berkumpul dengan mufti wilayah tanah di Abu Asma. Dia selalu dia uzur sekarang ni, tak sedar. Tapi bila dia selalu di rumah majlis tu, di rumah saya, dia mari. Bila kita ada mabuk baca, dia cuba tegur. Dia kata baca, tak payah mabuk 33 kali lah. Baca 3 kali, tak apa, lebih baca betul-betul. Dia bilang soal dia kata dari kerana berbacaan itu tak betul dan kamu tidak akan tangkap, melainkan maqam itu dah tinggi. Imam kita, syekh-syekh kita dah, dia baca, dia dah dapat hadam. Jadi kata dia, bila kita baca, dia baca astaghfirullahaladzim, maknanya ya Allah aku minta ampun, maknanya kesalahan aku minta ampun. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi itu dia sebut. Jadi Syekh Taha disebut bersahab itu. Dia kata internalize, baru ada penghayatan. Tadi ada tazkirah di Masjid Sama Gagah sebelum Jumaat. Ya, saya baca ayat-ayat asas dalam dakwah. Sebab masa saya dulu Usrah Habib dulu, naqib saya tu marhum Fadil Nur. Ada ayat asas kita semua pimpinan Nabi masa itu kena wajib hafal dakwah.
wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan qala innani minal muslimin. Karena dakwah itu mesti asas di tugas kita. Tetapi apa di ujian cabaran bagi pendakwah wa 'amila shalihan. Kena amal saleh, bukan cakap kita mesti patlah rasul, sapul daripada orang lain. Kita mesti adil, buat zalim untuk Allah. Kita mesti jaga moral, doain orang lain. Jadi sebab itu seruan itu da'a ila Allah, dia mesti susuli dengan wa 'amila shalihan, amal saleh. Ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Memahami, menjauh di jalan Allah dan Rasul itu tuntutan. Caranya apa? Idza da'akum, sampaikan. Da'akum, dakwah. Nokta, dia sambung lima yuhyikum, dan hayati, utama apa yang kamu tentang. Jadi syataha, sudah ada besar itu kita. Kalau tiap yang dibaca, apa maksud fa'fu anhu, kemudian wastaghfir lahu, ya. Jadi kalau orang itu dia butuh ampun kepada Allah SWT, kita ni apa dia? Orang tu dah tobat, kita ampun kepada Allah SWT. Jadi kita ada had dengan kuasa. Sebab itu kalau tidak kerana rahmat Allah, maka Nabi Muhammad SAW tidak akan memaafkan kesilapan sahabat-sahabat dia yang cuai tadi. Tapi dalam memaafkan, dia tahu sahabat-sahabat itu beristighfar kepada Allah SWT, minta ampun kepada Allah SWT. Maknanya dia masuk balik real perjuangan. Barulah ayat sambung tadi yang saya baca, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum bil amr. Maka kamu baru diajak dalam jamaah bonding dengan kamu. Bonding ini menjadi kita istilah kita demokrasi lah maksudnya. Siapa nak pimpin, apakah pilih. Tapi ingat, Islam ni ada beza sikit lah. Saya sokong demokrasi, tapi beza. Islam ni dia tahap dan lebih tinggi kerana ulama-ulama mengupas syura wa syawirun fil amr wa amruhum syura bainahum. Itu tuntutan unik. Tapi ulama dia kupas, disebut Al-Mawardi. Al-Mawardi ini ulama besar yang mengupas soal tata kelola pemerintahan. Jadi orang yang kata ni politik suku, Islam suku, memang dia tiga suku. Sebab semua ulama tata pendidikan, ya, bahawa tata kelola pemerintahan itu ada. Bahkan kitab besar oleh Al-Mawardi yang menyebut apa maksud undingan di kalangan kamu. Siapa dia kamu? Kita dah. Kamu tu dia kata ahlil hal wal aqdi. Maknanya kalau kita nak layak jadi pengundi, dia paling-paling kurang, dia kata solat, ibadah kedua, dan paling kurang reti apa yang dibicarakan. Nak pilih orang, kenal dan reti apa yang dia wakili apa. Ahli hal wal aqdi ini tinggi je lah, ya. Sebab tu dia pemilihan itu di kalangan orang yang akhlaknya baik, kefahaman agamanya baik, ya. Jadi dia pilih itu okey. Tapi kalau tanya awam kadang-kadang dia terang-terang kau tu mabuk cari siang malam pun dia pilih dia, kerana dia dapat RM200 umpamanya. Sebab itu wasyawirhum fil amr. Amr di kalangan kamu ini dikupas oleh Al-Mawardi sebagai ahli hal wal aqdi. Maksudnya ahli yang tahu hal ehwal, dia ada tahap pemikiran, kefahaman yang baik.
Baik, kalau orang tu akhlak dia baik, dia tak akan terima orang yang rasuah, yang zalim, yang akhlak dia rendah. Dia tak mau terima. Dia kalau dia faham Islam, dia nilai itu berdasarkan kaedah dia tetapkan oleh agama. Itu yang disebut syura, rundingan. Sebagaimana kita kolasi. Saya menarik ayat ini, itu kaitan dengan perang Uhud, kaitan dengan kecuaian, kaitan dengan kemaafan oleh Rasulullah SAW, istighfar dan runding di kalangan kami. Dah runding, setengah orang mesyuarat, dah bagi semalam, saya detik, saya bersabar, saya orang mesyuarat macam itu saya buat. Dia mesyuarat ini nak cari natijah, tapi cakap yang perlu. Kemudian wasyawirhum fil amr, maknanya dia kita tahu, kita bersahabat, kita tahu mesyuarat kan. Tengok orang dia seronok cakap, faham tak faham dia cakap, betul tak betul dia berkendak. Setengah orang tak cakap langsung, tapi dalam Islam ini dia cakap, digalakkan bila perlu, terutama kalau kamu tergolong daripada orang yang halal akli. Kamu jadi kuasa masjid, mesti cakap. Jadi kuasa kampung, mesti. Di parlimen, mesti. Kerana itu medan untuk bercakap. Dia kata dia malu-malu, tak mau cakap, tak boleh. Jadi ini yang disebut ahli hal wal aqdi. Tapi cakap itu dengan lepas kita tengok orang kadang kempen politik, ya saya tengok politik ya, tapi bimbang kadang-kadang. Dia start tu Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, pedah dajih tu dia kena bahawa batas akhlak itu saja. Saya bila sambut kenyataan Datuk Seri Najib pilihan raya yang diadakan, saya sambut, saya kata terima kasih dan pohon raya nilai apa yang Pakatan cadang, apa yang PN cadang, bincang secara elok dan putih dengan baik. Bukan lawan lagi, bukanlah nak lawan air ketelanjangan orang di TV3 tu. Jadi saya suka kata jaga batas akhlak kita, ya. Kerana kalau tidak, dia terpesong dari sini. Cuma saya kata Tuhan pusing, insyaAllah kalau kita Allah takdirkan tawan terjaya, kita tak boleh biar media menyangka sekarang. Jadi saya cakap di masjid, kemudian bagi tazkirah, kemudian TV itu bawa kuasa kita suruh cerca orang, aib orang, fitnah orang, galakkan maksiat. Apa makna tazkirah? Sebab itu dalam tata kelola kerajaan yang disebut principles of good governance, dia tak boleh lari. Jangan cakap di masjid kalau Allah Ta'ala fil kitab al-mubin, cakap di television atau dengan mak pelajar. Jadi dia mesti ada, memang tentu kita ada batas-batas, kita ada hak yang boleh buat, tak boleh buat. Tapi dalam bidang kuasa kita, sebab itu kita disebut dalam tadi ayat yang saya bacakan tadi, fa'fu anhum wastaghfir lahum, dia istighfar. Orang istighfar dia sungguh-sungguh, dia istighfar, ya? Minta ampun kepada Allah Subhanahu. Kemudian dia runding dengan kamu, wasyawirhum fil amr. Macam kita dalam proses pilihan raya, pilih dan pilih, buat keputusan. Fa iza azamta, dia runding ini untuk buat keputusan. Bukan wasyawirhum fil amr, runding bulan-bulan tak ada keputusan, tak ada natijah. Itu dia membazir waktu dan membazir kata. Jadi runding wasyawirhum fil amr, habis keputusan. Fa iza azamta, dari keputusan laksanakan, fatawakkal ala Allah. Kadang kita kata, oh dengan kepatan berucap jentera kita kuat, duit banyak, projek banyak, boleh dah. Dia masih fatawakkal ala Allah. Kalau tak tawakal, balik kepada istighfar dan tawakal. Ya. Jadi kita kena ingat, yakin, betul tak? Saya yakin, insyaAllah. Tapi
fatawakkal 'ala Allah. Sebab apa kita tawakal kepada Allah Ta'ala? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena sesungguhnya Allah amat mengasihi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam ayat-ayat saya bacakan, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini, perang Uhud, sahabat cuai, Nabi luka, tetapi dikaitkan bagaimana dimaafkan. Orang ini pun ampun kepada Allah SWT, berunding balik dan berunding ambil keputusan. Keputusan itu baik karena tawakal ala Allah. Kemudian kita kata berunding orang yang maha rasuah. Kemudian kita kata tawakal ala Allah. Pahlalah jawabnya. Sebab berunding itu untuk mencari natijah orang yang pertahankan akidah dan akhlak dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dan kalau kita bertawakal ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin, Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal. Tawakal ini menyerah. Susah kadang lagi ke pandai. Jentera kita kejap nampak pasti dah. Dia tak ada insya-Allah tanya terlupa. Saya lihat cerita nama tu Azizah pun dia tengok. Kadang-kadang tu dia kita dah sebut insya-Allah. Kita kata putra dia tak sebut insya-Allah dan dia teks kata. Tak dengar insya-Allah. Kerana tanpa insya-Allah itu dia kurang darjat kerana masuk mustakbiri, orang yang takabur. Bila kita tak fatawakkal ala Allah, dia bahaya dia itu ialah takabur. Dia sure dah, pasti dah, garanti dah. Itu semua bahaya. Kita pasti insya-Allah. Mudah-mudahan dalam secubis masa singkat ini saya harap kita dapat mengkhabar ayat yang saya bacakan tadi, asbabun nuzul perang Uhud. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Sadaqallahu azim. Terima kasih banyak dan kesabaran. Ringkas sikit sebab ada kita nak pergi makan, dia sabut ni. Terima kasih banyak dan doa mudah-mudahan perjalanan kita itu lebih mudah, keselamatan kita itu terjamin, dan kita bagi Allah bagi lorong lebih baik kemenangan supaya boleh bawa perubahan sebaiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.